Dari Semenanjung cari ke Brunei, Singapura, Selatan Siang, Nusantara, dah tak ada, barulah cedok. Misalnya bersikal, kita tak ada. Motorkar, kita tak ada. Ambillah tak apa. Dalam tempoh zamannya akan menjadi perkara bahasa kita. Tetapi dengan senarai yang saya sebut tadi, beratus-ratus saudara-saudari, saya tak faham. Barangkali saudara faham, bermakna sudah mimpi di gunung tahan. Jadi sekarang kita nak meminta supaya dasar dua bahasa ini dikaji semula dalam keprihatinan kita. Dan dasar dua bahasa pembelajaran ini akan memberi satu imbangan yang sangat teruk kepada masyarakat kita. Anak-anak tidak boleh dihajar dulu sebelum budayanya tumbuh dalam badannya, budaya Melayunya. Kurang-kurang kita buatlah perbandingan dengan China, dengan Jepun, dengan Korea. Tahun pertama sampai ke tahun ke-7, anak-anak itu belajar hormat dulu. Hai. Dan di siang mereka angkat tangan. Mereka bertanya khabar. Orang tua-tua yang duduk di depan hormat kepadanya. Sampai umur 7, 8 tahun kemudian barulah mereka diajar apa yang disebut sebagai akademinya. Tetapi ini tidak ada dalam perancangan kita. Sebab itu anak-anak kita nanti, cucu saya pun sudah mulai tidak kenal siapa kita. Hal ini berat, dan oleh itu saya beri tahniah kepada rakan-rakan yang telah cuba memikirkan jalan keluar yang lain. Gelabur ataupun tarikan bahasa Inggris memang kuat, itu kita terima. Kita tak tolak bahasa Inggris, tetapi kita mesti mendahulunya dalam memupuk budaya intisari orang Malaysia kita. Saya beralih kepada perlembagaan sedikit. 160. Dalam peruntukan ini, 3 syarat nak jadi Melayu, yaitu berbahasa Melayu secara lazim, memeluk agama Islam, dan mengamalkan adat istiadat Melayu yang bermakna budaya Melayu. Jika kita tak mengamalkan adat Melayu, Melayukah kita dalam perlembagaan? Tidak. Kalaulah Karpal Singh masih hidup, tentu dia akan seret saya ke mahkamah satu hari untuk mengisytiharkan Rais Yatim bukan orang Melayu, sebab saya boleh buktikan dia tak mengamalkan budaya atau adat Melayu. Ini dimasukkan oleh Lord Reed semasa membuat Reed Commission tahun 1956-57. Alhamdulillah, tetapi bahasa yang digunakan di situ tajam. Tidak pernah diungkai oleh orang perkara 160 ini. Dan sekarang, oleh kerana kita berbincang mengenai bahasa Melayu, mesti kita bincang bersama. Yang pertama menguatkan adat istiadat atau budaya ialah raja. Kita minta kepada semua kebawah duli tuanku, tolong buat program pembudayaan istana yang baik. Bahasa bagaimana nak menjunjung kita? Apa erti dengan perkataan junjung kasih setinggi-tingginya dengan junjung tinggi kasih? Orang tak tahu. Itu contoh yang kecil. Tetapi kalau semasa kita memperakukan bahawa anak-anak sekolah darjah 1 sampai darjah 7 tadi boleh kita masukkan erti raja kita, erti bahasa kita, erti sopan santun kita, erti budi kepada orang Melayu. Budi mereka katakan hanya setakat beri, suka tolong orang. Tidak, budi tajam minda, budi tajam pemikiran. Pisau raut sebongkok hulu, bentang tilam tengah halaman. Pasir dan laut jadi guru, alam terbentang jadi pedoman. Kita ajar mereka sayang kepada alam. Tapi bab itu adalah bab yang berada di bawah perkara 160. Kita tidak pedulikan hal ini. Justru kita mau katakan begini,
daun layu tak layu lagi kalau dialih ke tepi tebat. Melayu tidak melayu lagi kalau sudah berhenti untuk beradat. Itu dia. Tapi saya tergolong kepada mereka yang ingin melihat supaya bahasa dan budaya ini lain sekali. Dan saya sangat menjunjung dengan penghargaan tertinggi kepada para profesor yang mau menimbulkan semula alihan pendidikan budi ini dan mengira semula dasar dua bahasa yang saya sebutkan sebentar tadi. Akhirnya, jika bahasa Melayu diinggriskan seperti mana halnya berlaku kini, budaya Melayu, yaitu budi, akan turut mati. Kedua-duanya akan mati. Bila budi sudah tiada lagi dalam amalan Melayu, ia berarti budaya juga ikut mati. Ini bahaya kepada nasionalisme dan perjuangan kita. Kini, budaya hidup berbudi amat jelas sudah digonggong oleh nilai human rights di Barat. Digonggong oleh angin perubahan globalnya. Dan 90% dari mereka ini adalah bertanya, apa yang sebenarnya budaya orang Melayu sekarang? Kita tidak dapat jawab sebab kita tidak ada alurannya. Sekolah tidak mengajarkan lagi tentang budi, tentang bahasa baik, tentang cara kita untuk berinteraksi dan lain-lain nilai yang amat mensohorkan Melayu pada satu ketika dulu. Saudara-saudari, alhamdulillah, Perdana Menteri minggu lalu telah memberi persetujuan bagi kita mengadakan Kongres Budaya. Barangkali saudara terkejut sebab kongres ni dah lama tidak dibuat. Akhirnya Prof. Zainal ya, tahun 1971 dibuat. Dirasmikan oleh Tun Abdul Razak, ayahnya PM kita. Jadi sekarang saya mohon sangat kepada PM kita dan kerajaan yang ada, ambil berat tentang budaya Melayu ini, ambil berat tentang bahasa Melayu ini dengan amalannya sekali. Kabinet pun lebihkan bercakap bahasa Melayu. Bagaimana kita untuk meyakinkan pemimpin-pemimpin bukan Melayu bahawa kita penting bertutur bahasa Melayu ialah dengan contoh. Tapi saya tidak mau menceritakan hal ehwal dalam komiti jagaan kuasa yang saya pernah dahulu. Tan Sri Wahid semuanya telah mengalami ini. Mari kita lihat semula masa depan kepada perancangan kita mencari hal-hal berkaitan dengan bahasa ini. Hendaklah dengan raja-raja Melayu sekali. Oleh itu, hasil Kongres Budaya ini kita akan sembahkan kepada Raja Melayu dan juga kepada Kabinet. Dan saya mohon setiap yang hadir di sini libatkan jari telunjuk kita untuk menyatakan kita hendak buat ini terbaik mungkin. Cuma masanya singkat sebelum puasa. Dan ini kalau kita nak buat dengan ringkas pun boleh, atau dengan detail dan huraian yang lain pun boleh. Akan saya panggil insyaAllah rakan-rakan yang ada kepentingan dalam perjuangan yang bersama pagi ini dalam satu perbincangan. Bahasa Melayu amat rapat dengan warisan budaya dan seni budaya. Oleh itu kunci kuasa kepada bahasa. Hilang bahasa, hilang khasiat dan hilang pedoman bangsa kita. Di sini telah kita nyatakan tahun 71, budaya rantau ini kita jadikan penghulu. Tetapi pada masa ini terlampau banyak isu yang sudah muncul. Maka kita perlu melihat semula di mana Melayunya tinggal dan apakah saki baki yang boleh kita kutip semula untuk kita perjuangkan. Mari kita harun perjuangan bahasa Melayu kembali dan mari kita letakkan BM sebagai bahasa ilmu, bahasa perdagangan, bahasa Nusantara. Dulu saya mohon supaya kita menjadi satu bahasa di bangsa-bangsa bersatu. Tetapi ini tak boleh buat seorangan.
dengan Indonesia perlu kita laksanakan bersama. Untuk kita ke seberang laut begitu jauh memang sukar kini, oleh kerana Serambi kita masih belum dihuni dengan pahlawan-pahlawan yang suka untuk berjuang bersama. Kepada Majlis Perundingan Melayu, tahniah. Kepada utusan, tahniah. Kepada Gapena dan lain-lain, tahniah. Ayolah, ilmu dicanai, bahasa Melayu kembali disemai. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.